Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Yang bermaksud tiap-tiap daripada kamu pasti akan menemukan kematian, dan kami pasti akan menguji kamu dengan keburukan sudah. Bismillah. Bismillah. Suara jelas ke? Okay, insyaAllah suara jelas kan? Kalau tak jelas nanti boleh bagi tahu dekat bahagian komen. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Yang bermaksud setiap daripada kamu pasti akan menemui kematian dan kami pasti akan menguji kamu dengan keburukan maupun kebaikan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Suratul Anbiya ayat 35. Yang Ana hormati Yang di-Pertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli. Timbalan yang di-Pertua 1 Berkesam, Ustaz Muhammad Zulkhairi bin Zulhasnan. Seterusnya saf kepimpinan, sahabat-sahabat yang bersama-sama dalam kelas pada petang ni, petang Mesir dan malam pada waktu Malaysia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah SWT, insyaAllah. Okey, baik. Jadi Alhamdulillah hari ini Allah SWT masih memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita berkongsi, berkongsi ilmu, berkongsi kesedaran, berkongsi peringatan melalui sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, iaitu kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Jadi untuk siri yang ketiga ni kita masih berada dalam fasa sebelum kenabian Nabi. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita ambil sedikit istifadah, kita tadabbur ayat Quran yang dibacakan sebentar tadi daripada surah Al-Anbiya ayat 35, yang mana dalam ayat ini Allah SWT memberi pesanan kepada orang-orang beriman, yang mana kita tahu Al-Quran ni bersifat huda, dan Al-Quran ni juga disebut sebagai asyifa. Al-Quran ni memberi petunjuk dan memberikan kesembuhan, kesembuhan kepada segala penyakit, tak kisah penyakit luaran ataupun penyakit batin. Sebab tu kalau kita ada rasa sedih, rasa marah, buka Al-Quran kan, supaya kita temukan penawar tersebut. Jadi dalam ayat tadi Allah SWT bagi tahu pada kita bahawa setiap orang, setiap manusia ni pasti akan mati. Jadi sebelum manusia ni mati ataupun meninggalkan dunia, Allah SWT ceritakan pula bagaimana kehidupan yang akan dilalui oleh seorang manusia ketika di dunia, iaitu manusia ni tidak akan lari daripada dua perkara. Dia ni akan diuji sama ada dengan kebaikan maupun keburukan. So dalam ayat ni jelas Allah sebut kebaikan itu adalah satu ujian dan keburukan juga adalah satu ujian. Kadang mindset kita nikmat ni bukan ujian, nikmat ni adalah satu nikmat lah. Biasa kita pandang yang kesusahan tu sahaja yang sebagai ujian. Tapi dalam ayat ni boleh hafal kan, ayat ni pendek je, boleh hafal dan ingat kan, bahawa kebaikan dan keburukan dua-dua tu adalah cubaan bagi seorang manusia. Wa ilaina turja'un, dan kita akhir sekali nanti kita akan kembali kepada Allah SWT. Iaitu destinasi terakhir bagi seorang hamba ni pun ada dua. Kita dah jelas lah, Allah dah sebut, Allah dah khabarkan secara jelas dalam Al-Quran juga, ada dua, sama ada Al-Jannah, yakni syurga, ataupun An-Nar, yakni neraka. Jadi pertimbangan sama ada berada di syurga ataupun neraka berkait rapat dengan bagaimana prestasi kita ketika di dunia kan.
seorang khalifah menyebutkan, Ana tak pasti, Ana tak ingat khalifah yang mana, tak ingat, tak silap khalifah Sayyidina Abu Bakar. Beliau sebutkan bahawa manusia ni kebanyakannya boleh lulus kalau ujian berkaitan kesusahan. Maksudnya dia mampu bersabar, dia mampu redha. Tapi bila datangnya ujian kesenangan, ujian kenikmatan, ramai yang akan gagal. Jadi kita boleh koreksi balik diri kita. Bagaimana kita dalam kita melalui kehidupan dunia ni, bagaimana kita ketika menghadapi ujian susah, dan bagaimana pula kita ketika menghadapi ujian kesenangan. Jadi segala kekurangan tersebut yang sebenarnya akhirnya menatijahkan kepada kita untuk perlu kepada hijrah. Bila sebut tentang hijrah, hari ni lah 1 Muharram kan, sempena ma'al hijrah ni, kita berazam untuk kita melakukan hijrah dalam diri kita. Konsep hijrah ni dia tidak memerlukan masa. Maksudnya bukan 1 Muharram je yang kita boleh berhijrah. Sedangkan sebenarnya hijrah ni setiap masa, setiap hari kita perlu berhijrah, iaitu menjadikan diri kita lebih baik daripada yang diri kita sekarang. Daripada segala yang kurang, kita tambah. Segala yang kita lengah-lengahkan sebelum ni, kita segerakan. Jadi itulah konsep hijrah ni sentiasa berlaku setiap hari, untuk kita sentiasa memperbaiki amal kita sebelum sampai berjumpa dengan Allah SWT di akhirat. Okey, baik, insyaAllah itu sedikitlah untuk mukadimah kelas kita pada kali ini. Mudah-mudahan semua dapat istifadah dan dapat pengajaran. Jadi insyaAllah kita terus untuk topik kita yang pertama hari ini, iaitu berkaitan bagaimana Rasulullah ketika masih fasa belum dilantik sebagai seorang Rasul, Rasulullah mempunyai satu tabiat ataupun kelaziman, iaitu baginda ni sukakan kepada berkhulwah di Hira, di Gua Hira. Jadi siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 60, ikhlila'uhu fi ghar Hira. Bagaimana khulwah, kalau bahasa Melayu sebut khalwat, tapi kena faham lah maksud khalwat kan. Ada orang faham khalwat yang bila mana lelaki dan perempuan bersendirian, tapi khalwah dekat sini adalah bagaimana Rasulullah menyendiri di satu tempat untuk mengingati Allah SWT. Jadi perkara ini berlaku ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Sebelum ni kita dah tengok macam mana ketika Rasulullah dalam zaman kanak-kanak, dengan hidupnya dengan Halimah As-Sa'diyah, dan seterusnya bagaimana pula Rasulullah ketika remajanya membantu pakciknya Abu Talib sebagai seorang pengembala kambing. Kemudian meningkat dewasa lagi, Rasulullah bekerja sebagai seorang ahli perniagaan dan berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi fasa yang dalam topik hari ini adalah ketika mana Rasulullah dah cecah umur 40 tahun. Walamma akhadhat sanihi tadinu nahwal arba'in, nasha'a ladaihi hubbu lil'uzlah bain al-fatrah wal-ukhra, wa habbaba Allah ilaihi al-ikhtila' fi ghar Hira, wa Hira'un jabalun yaqa'a fi janib al-shimal al-gharbi min Makkah, fakana yakhlu fihi wa yata'abbada fihi al-layali dhawat al-adad, fataratan ashratan wa taratan akthar min dhalik ila shahrin, ثم يعود إلى بيته فلا يكاد يمكث فيه قليلا حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى ويعود القرى إلى غار حراء، وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك. Okey, ketika mana Rasulullah berumur 40 tahun, sepanjang fatrah tersebut Allah SWT mencapatkan satu rasa suka dalam hati Rasulullah ni untuk suka beruzlah, suka menyendiri, mengasingkan diri daripada masyarakat Arab jahiliah ketika tersebut. Dan Rasulullah memilih
untuk berkhulwah di Gua Hira. Kalau nak tahu Gua Hira ni dekat mana, boleh buka slide. Ada sedikit beberapa penerangan tentang Gua Hira. Itu boleh baca, nanti boleh baca. Dan Rasulullah akan berada di gua tersebut bukan dalam masa 1 hari. Maksudnya 1 hari beribadah, kemudian balik ke rumah. Tapi kadang-kadang makan masa 10 hari. Maksudnya 10 hari berada di Gua Hira, bertafakur, berzikir kepada Allah SWT, kemudian barulah Rasulullah pulang ke rumah. Ada kadang-kadang Rasulullah lebih daripada 10 hari. Ada dalam makan masa sebulan, dan tak tentulah. Dan Sayyidatina Khadijah juga sentiasa membekalkan kepada Rasulullah ni bekalan sepanjang berada di sepanjang beruzlah. Jadi untuk topik ni ringkas je kisahnya, cuma kita tengok pada ibrah dan wal izad. Kat sini diceritakan apa sebenarnya hikmah Rasulullah ni suka berkhulwah di Gua Hira. Antaranya pertama, dia mengajar kepada kita betapa pentingnya amalan menyendiri ni dalam kehidupan seorang Muslim dan khususnya para da'i. Maksudnya dalam kehidupan harian kita, dalam kesibukan kita di dunia, kesibukan kita pada waktu siang, kita kena ada cari satu masa untuk kita menyendiri dengan Allah SWT. Untuk kita bermuhasabah, menilai diri kita, kekurangan, apa yang kesilapan ataupun dosa yang kita buat kepada Allah SWT. Selain itu, dalam kita beruzlah ataupun menyendiri ni, untuk kita berfikir tentang ciptaan Allah SWT, fikir tentang kejadian langit, fikir tentang bagaimana matahari, fikir tentang burung dan semua yang berada di muka bumi ni, kerana semuanya adalah sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Okey. Selain itu, apa yang disebut dalam kitab perenggan yang ke-4, wa hikmatu dzalika anna li nafsi afatun la yaqta' syarratha illa dawa'il uzlah anin nas. Disebut apa antara hikmah lain kenapa kita ni perlu beruzlah ataupun ada masa untuk kita bersendiri dengan Allah SWT adalah sebagai ubat kepada penyakit jiwa, penyakit jiwa kita. Antara yang disebut sifat takabur, sifat ujub, sifat hasad, sifat riak, cintakan dunia. Semua penyakit ni perlu disembuhkan, dan antara salah satu wasilahnya adalah dengan kita duduk bertafakur, fikir tentang kelemahan diri kita. Okey. Muka surat 61, perenggan bawah sekali. واتخاذ الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الدوافع الوجدانية في القلب مما أجمع المسلمون على ضرورته. Syekh sebutkan bahawa para muslimin ni bersepakat kepentingan dan daruratnya uzlah ni, sehingga ada dinamakan satu ibadah ataupun satu ilmu yang disebut sebagai at-tasawuf di sisi jumhur ulama, ataupun disebut sebagai ilmu as-suluk. Kalau kita tahu at-tasawuf ni adalah salah satu cabang ilmu daripada ilmu agama, nak menunjukkan bahawa kepentingan untuk kita ni menyucikan jiwa kita, menundukkan hati kita dan sentiasa bermuhasabah di depan Allah SWT. Okey. Seterusnya يبدأ أنه لا ينبغي أن يفهم معنى الخلوة كما شذ البعض ففهموها حسب شذوذهم وهو الانصراف الكلي عن الناس واتخاذ الكهوف والجبال
mawtinan wa i'tibaru zalika fadilah bihaddi zatiha. Okey, kat sini ada satu permasalahan. Permasalahan yang Syekh tekankan bahawa hari ini kita sebagai seorang Muslim kadang kita salah konsep, salah memahami konsep uzlah. Ada orang dia beruzlah terus meninggalkan masyarakat, tinggalkan kejahilan dan kerosakan yang berlaku dalam masyarakat dan hanya menyendiri diri sendiri, mengingat Allah SWT, tanpa memikirkan tanggungjawab dia terhadap masyarakat. Jadi apa yang disebutkan kat sini, kena faham bahawa al-khuluwah ni sebenarnya adalah sebagai salah satu ubat, ubat untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Dan bila sebut tentang ubat, perlulah diambil dengan kadarnya. Maksudnya, kalaulah kita berambil secara berlebihan salah satu ubat ataupun ambil dengan cara kaedah yang salah, maka itu tidak dibenarkanlah. Jadi disebut khuluwah ni adalah ubat kepada tadi penyakit-penyakit hati. Khuluwah ni adalah sebagai satu wasilah untuk menambahkan kecintaan kepada Allah SWT. Jadi perlu tahu bagaimana kaedah yang betul. Jadi dalam kitab Tafsir Al-Munir, tulisan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, disebut dalam konsep uzlah, uzlah yang memang berpisah daripada manusia, meninggalkan manusia, pernah dilakukan sebanyak 2 kali oleh pengikut para nabi terdahulu. Antaranya yang pertama adalah umat Nabi Isa, iaitu Ashabul Kahfi. Kita makruf kan bagaimana kisah Ashabul Kahfi ni. Mereka ni beruzlah, melarikan diri ke gua Al-Kahfi kerana untuk menyelamatkan diri mereka, dan menyelamatkan sebenarnya lebih besar adalah menyelamatkan iman mereka. Kerana pada waktu tersebut kondisi yang dihadapi oleh golongan Al-Kahfi ni, Ashabul Kahfi ni, adalah mereka diperintah ataupun dikuasai oleh seorang raja yang sangat zalim, yang mana memaksa mereka ni untuk meninggalkan agama Nabi Isa. Sekiranya mereka tak nak, maka akan dibunuh. Jadi akhirnya terpaksa beruzlah, meninggalkan masyarakat pada waktu tersebut untuk selamatkan iman dan akidah mereka ni. Dan yang kedua, uzlah dilakukan oleh kaum rahbaniyin. Yang ni nanti boleh cek balik lah pada zaman Nabi Isa juga, tak silap. Jadi sebenarnya uzlah yang seperti Ashabul Kahfi tadi hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat saja. Maksudnya kalau situasi hari ni, situasi kita hari ni berlaku sama macam situasi Ashabul Kahfi, maka boleh untuk dilakukan uzlah seperti tadilah, terus meninggalkan masyarakat. Tapi bila mana dalam keadaan normal, bermaksud kita ni masih boleh menzahirkan Islam kita, kita masih boleh melaksanakan aktiviti ibadah, maka belum disebut sebagai perlu beruzlah seperti mana golongan Al-Kahfi tadi. Kerana dalam Al-Quran menegaskan untuk kita ni ada keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Maksudnya dunia dan akhirat ni adalah saling melengkapi. Dalam kitab Mazayani Intimat Islam, Syekh Fathiyakan ada menyebutkan dalam satu bab ciri-ciri orang yang berdakwah ni adalah dia uzlah syu'uriyah, bukannya uzlah jasad. Bermaksud dia mengasingkan perasaan dia ataupun mengasingkan jiwa dia, bukan mengasingkan diri dia sendiri. Kerana sekiranya seorang da'i ini beruzlah jasadnya, maka akan terhentilah usaha-usaha dakwah. Jadi bagaimana uzlah yang dibenarkan untuk kita hari ini adalah antaranya yang pertama bersifat zuhud. Bermaksudnya hidup kita hari ini hidup di kelilingan zaman materialistik, tapi jiwa kita tak terpengaruh dengan materialistik tersebut, ataupun kita hidup dalam zaman yang penuh maksiat,
tapi jiwa kita beruzlah. Jiwa kita beruzlah ataupun menjauhi daripada perkara-perkara pengaruh maksiat tadi. Itu yang tu antara yang dimaksudkanlah. Kita uzlah jasad, bukan uzlah jiwa, bukan uzlah jasad. Seterusnya antara lain juga boleh kita mengamalkan solat tahajud, solat malam. Solat malam ni antara salah satu bentuk uzlah, iaitu bagaimana kita bangun menyendiri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu sedikit penerangan berkaitan dengan al-uzlah tadi. Dan hikmahnya kita dah jelas kan, kepentingan-kepentingan beruzlah. Jadi terus, okey, sebelum tu kita tengok bagaimana ketika mana Nabi beruzlah di Gua Hira. Bagaimana cara Nabi memilih Gua Hira ni? Bukan main pilih kan, tapi ada beberapa alasan kenapa Rasulullah memilih Gua Hira. Antaranya yang pertama adalah Gua Hira ni berada di puncak gunung yang sangat tinggi dan ruangan yang sangat kecil berbanding gua-gua yang lain. Gua Hira ni saiznya sangat kecil dan dia antara dua lekukan batu saja yang diceritakan, yang digambarkan hanya boleh memuatkan lebih kurang 2 orang saja, 2 orang yang sedang solat. Kemudian yang kedua, Gua Hira ni dipilih sebab mempunyai 2 celah yang terbuka. Salah satunya boleh menghadap Kaabah secara terus dan boleh melihat Kaabah secara jelas. Jadi dalam mana Rasulullah beruzlah, Rasulullah tidak meninggalkan masyarakat Mekah pada waktu tersebut. Rasulullah memerhatikan dan memikirkan bagaimana keadaan penduduk Mekah. Kemudian yang ketiga, kenapa Gua Hira dipilih adalah kerana kawasan tersebutlah kawasan yang sangat terpencil dan jauh dari gangguan manusia, supaya memudahkan Rasulullah beribadah kepada Allah SWT. Ibadah kat sini bukanlah bermaksud solat ataupun mengaji, tapi sebab pada waktu ni tak turun lagi wahyu. Islam belum datang lagi. Jadi bermaksud kat sini Rasulullah banyak memikirkan tentang kebesaran Allah SWT melalui ciptaan, memikirkan apa yang dilakukan oleh penduduk-penduduk Mekah, penyembahan berhala dan sebagainya. Okey, jadi kat sini kita jelaslah, walaupun kita ni perlunya beruzlah, dalam masa sama kita tidak juga meninggalkan mad'un kita, tanggungjawab kita. Okey, jadi Rasulullah berterusan beruzlah ni sehinggalah akhirnya turun wahyu, bud'i al-wahyu. Kisah penurunan wahyu ni diceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sangat panjang. Cuma insyaAllah Ana tak ada baca semua. Ana akan cerita teruslah secara khulasah bagaimana perjalanan penurunan wahyu tersebut, iaitu ketika mana Rasulullah sedang beruzlah seperti biasa, dan diceritakan waktu ni pada bulan Ramadan, dan waktu ni hampir sebulan dah Rasulullah berada di Gua Hira. Sedang Rasulullah duduk di Gua Hira, maka datang seorang lelaki yang berjubah putih, datang kepada Rasulullah, yang sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, datang kepada Rasulullah dan menyuruh untuk Rasulullah membaca. Kalau ada dalam buku kitab baris yang ketiga, hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira faja'ahu al-muluk faqala lahu iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Faqala ma ana biqari. Maka Rasulullah berkata apa? Aku tidak pandai membaca. Aku tak boleh nak membaca, aku seorang ummi. Qala fa akhadhani
fawatni hatta balagha minni al-juhdu thumma arsilni faqal iqra. Kemudian apa yang malaikat buat? Malaikat Jibril memeluk Rasulullah sehingga rasanya seperti sesak dada kan, sehingga rasa nak terkeluar roh Rasulullah. Kemudian dipujuk lagi untuk membaca, iqra, bacalah. Maka Rasulullah sebut lagi, ma'ana biqari, dan aku tak pandai membaca. Kemudian diulang lagi, malaikat Jibril memeluk Rasulullah, kemudian surah membaca, dan perkara tersebut berulang selama 3 kali, sebanyak 3 kali, sehingga akhirnya malaikat Jibril membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian disusuli oleh Rasulullah SAW. Maka inilah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, sekaligus secara automatik sebagai satu tanda pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pesuruh Allah SWT. Maka Rasulullah pun baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Maka bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan kamu dengan pena dan yang mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui. Maka selesai Rasulullah baca wahyu ini, maka Rasulullah dalam keadaan sangat menggeletar kerana ketakutan dan perkara yang secara tiba-tiba berlaku. Cuba bayangkan kita duduk kat satu tempat yang kita tahu kita seorang je ada. Kita seorang je ada kat tempat tu, tiba-tiba datang seorang lelaki pakai jubah putih, suruh kita marah-marah kita kan. Suruh baca kan. Bacalah wahai Muhammad. Jadi secara fitrahnya sebagai seorang manusia kita akan rasa sangat takut dan sangat terkejut. Jadi ini adalah juga yang berlaku kepada Rasulullah. Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat takut dan diceritakan menggeletar, hatinya sangat gerun. Kemudian lari pulang ke rumah dan disambut oleh Sayyidatina Khadijah, isterinya. Maka bila mana Rasulullah berada sampai di depan pintu rumah, Sayyidatina Khadijah tak cakap apa kan, tak tanya dari mana kan, kenapa macam takut sangat kan. Tanpa mengeluarkan kata-kata, Rasulullah tanpa Sayyidatina Khadijah tanya apa-apa, Rasulullah menyuruh untuk menyelimutkan baginda SAW. Zammiluni fazammiluhu hatta zahaba anhu raw. Maka Sayyidatina Khadijah menyelimutkan Rasulullah sehingga hilang rasa takutnya. Jadi bila mana Rasulullah dah rasa tenang, maka barulah Sayyidatina Khadijah tadi tanya apa yang berlaku kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun ceritakan satu persatu. Antaranya Rasulullah kata Rasulullah risau bahawa yang makhluk berjubah putih tadi yang dijumpa tadi adalah adalah dari kalangan syaitan. Maka apa yang Khadijah sebut mustahil kan. Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada innaka la tasilul rahmi wa tahmilul kulli wa taksibu al-ma'dum wa tuqarri al-dhaif wa tu'inu ala nawaib al-haq. Tidak mungkin engkau ni akan dikuasai oleh jin ataupun syaitan, kerana engkau ni seorang yang sentiasa menyambungkan silaturahim, yang sentiasa bersedekah, yang sentiasa memuliakan tetamu, maka Allah SWT pasti akan menjaga engkau. Jadi itu adalah itu jawapan Sayyidatina Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka selepas itu Rasulullah dengan ilham Allah SWT, Khadijah tergerak untuk membawa Rasulullah bertemu dengan saudaranya, iaitu Waraqah bin Nawfal. Siapa Waraqah bin Nawfal ni? Adalah salah seorang ahli kitab yang masih hidup pada waktu tersebut, yang mana masih beriman kepada ajaran Nabi Isa AS, yang mana dia ni mempercayai adanya Nabi akhir zaman yang akan datang. Jadi bila mana Sayyidatina Khadijah bawa Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Nawfal dan ceritakan semua yang berlaku, maka apa yang dijawab oleh Waraqah adalah bahawa siapa yang Rasulullah bertemu tadi adalah Jibril alaihissalam.
dia adalah Jibril AS. Maka sebenarnya Jibril, watak Jibril ini juga disebut dalam kitab Injil kan. Sebab tu Waraqah bin Nawfal ni boleh tahu siapa yang Rasulullah bertemu kan, apa yang berlaku, semuanya jelas dan diyakini oleh Waraqah bin Nawfal. Dan apa juga yang disebut bahawa satu hari nanti engkau akan diusir oleh kaum kau sendiri seperti mana nabi-nabi yang terdahulu kan. Maka Rasulullah kata, walaupun sekarang ni aku ni dimuliakan oleh kaum penduduk Makkah, ya kan, walaupun sekarang ni Rasulullah sangat disukai dan dikenali oleh penduduk Makkah, tapi bila mana satu hari nanti Rasulullah akan bawa ajaran seperti mana yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, maka Rasulullah juga akan mengalami siksaan ataupun tentangan seperti mana nabi-nabi terdahulu kan. Dan Waraqah disebut bahawa ketika mana datangnya ketika mana datangnya hari tersebut, hari Rasulullah membawa dakwah, maka aku akan beriman dan aku akan jadi penolong kepada engkau. Tapi selepas beberapa tempoh sebelum turunnya wahyu yang seterusnya, Waraqah tak sempat untuk berada pada waktu tersebut dan Waraqah telah meninggal dunia. Jadi selepas peristiwa penurunan wahyu untuk kali pertama, wahyu terberhenti selama, ada yang disebut selama 3 tahun tak turun wahyu dah lepas tu, maksudnya wahyu yang kedua. Tapi yang rajihnya adalah warajih marawahu al-Baihaqi min anna al-muddah kanat 6 ashhar, selama 6 bulan. Maksudnya lepas daripada Nabi dapat wahyu di Gua Hira, 6 bulan selepas tu tak ada turun langsung wahyu. Rasulullah pun tak pernah jumpa Jibril dan tak pernah ada tanda-tanda lagi. Jadi selepas daripada 6 bulan Rasulullah berasa sangat rindu dan Rasulullah sangat risau. Bahawa Allah seolah-olah macam Allah SWT dah tak nak pilih Rasulullah sebagai seorang pesuruhnya, disebabkan waktu di Gua Hira tu Rasulullah berasa sangat takut dan melarikan diri. Jadi perkara tersebut Rasulullah risau dan Rasulullah selalu berjalan di padang pasir dengan harapan untuk berjumpa semula dengan malaikat Jibril AS. Sampailah pada satu masa, satu riwayat hadis daripada Imam Al-Bukhari, bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama'. Satu hari aku berjalan di padang pasir, aku terdengar satu suara daripada langit. Farafa'tu basari, dan maka aku angkat penglihatanku ke langit. Fa idza al-muluk alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard. Fara'abtu minhu. Apa yang Rasulullah nampak adalah malaikat yang sama yang mendatanginya ketika di Gua Hira, yang sedang berada diceritakan kat sini, yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Dan aku berasa sangat takut. Rasulullah kembali rasa takut. Kemudian Rasulullah bergegas pulang ke rumah dan menyuruh untuk Sayyidatina Khadijah selimutkan lagi kan. Zamiluni fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir ila qawlihi warujza fahjur fahamiya al-wahyi wa tawatur. Maka turunlah wahyu yang seterusnya daripada suratul Muddaththir ayat 1 hingga ayat 5. Okey. Kalau kita baca maksud dia, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, yakni Rasulullah, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Okey, ini adalah wahyu supaya mana Rasulullah bangun untuk berdakwah, menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Okey. Jadi al-ibar wal azad ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa penurunan wahyu ni, antaranya yang pertama, kita kena yakin bahawa hadis Rasulullah ni, hadis yang panjang tentang penurunan wahyu ni adalah sebagai satu asas kepada penurunan keseluruhan agama
iaitu dari sudut akidah dan juga syariat. Dan kat sini juga ada beberapa persoalan yang didatangkan, persoalan yang biasa ditanya ketika mana diceritakan tentang penurun wahyu ni. Antaranya, kenapa Rasulullah ni rasa takut? Kenapa Allah datangkan rasa takut ketika Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Jibril, malaikat Jibril? Kan? Sedangkan Allah boleh je nak bagi bagi ketenangan kepada dalam jiwa Rasulullah. Kan? Dan sebenarnya antara hikmah rasa takut dalam hati Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama ni adalah sebagai satu hujah kepada orang Islam untuk menolak tuduhan daripada orang-orang musuh Islam, orang-orang orientalis yang mengatakan bahawa wahyu yang Nabi bawa ni sebenarnya adalah hasil daripada kajian Nabi, hasil daripada sepanjang Nabi beruzlah di Gua Hira. Dia kata apa, sepanjang Nabi dekat Gua Hira tu sebenarnya Nabi tengah fikirkan agama yang nak dibawa. Itu adalah hasil renungan ataupun yang dicetuskan oleh lubuk hati Nabi sendiri ketika beruzlah. Jadi benda ni tertolak ketika mana kita tahu kondisi Rasulullah waktu dapat wahyu yang pertama ni berasa dalam keadaan sangat takut. Jadi sebenarnya mustahil kalaulah betul wahyu tu daripada Rasulullah, buat apa Rasulullah rasa takut kan? Sebab Rasulullah sendiri dah pernah terfikir sebelum ni, dah biasa dengan wahyu-wahyu tersebut kan? Jadi bila mana Rasulullah rasa takut dan tahu sebenarnya itu adalah benda yang luar daripada Rasulullah, bukan datang daripada Rasulullah. Bahkan Rasulullah tak pernah terlintas pun tentang akidah, tentang syariat, dan semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan kedua yang biasa ditanya, kenapa terputus wahyu? Selepas pada wahyu pertama, kenapa wahyu tak turun selama 6 bulan? Kan? Antara hikmahnya yang disebut, itu adalah tempoh untuk menenangkan jiwa Rasulullah. Nak kata betapa gentarnya ataupun betapa takutnya Rasulullah ketika kali pertama berjumpa dengan Jibril AS, maka Allah SWT bagi waktu tempoh untuk Rasulullah ni bertenang, itu selama 6 bulan. Dan hikmah yang kedua adalah supaya Rasulullah ni rasa rindu dan rasa betul-betul bersedia untuk menerima wahyu dan perintah untuk berdakwah. Jadi ini antara hikmah kenapa tidak turun wahyu untuk kali kedua tu selama 6 bulan tak turun. Samalah macam kita, fitrah kita manusia kan, kalau kita menghadapi satu-satu benda yang mengejutkan kita, kadang kita perlukan waktu untuk kita bertenang. Contoh macam ada kematian ahli keluarga kita ke, kadang kita memerlukan tempoh untuk kita bertenang kan. Jadi ini juga yang dibuat oleh, yang disusun oleh Allah SWT kepada pesuruhnya. Okey. Okay, kalau kita buka muka surat 66, kat sini dia doktor menuliskan antara bukti bahawa penurunan wahyu ni adalah daripada Allah SWT, bukan daripada Nabi. Antaranya yang pertama, at-tamyiz al-wadih bain al-Quran wal hadis, idh kana ya'muru bitasjil al-awwal fawran ala hin yaktafi bi ay yastawda' athani zakira ashabih. Okay. Iaitu bila mana tindakan Rasulullah untuk membezakan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran ni adalah kalamnya dan maksudnya adalah daripada Allah SWT. Sedangkan Al-Hadis ni adalah wahyu daripada Allah SWT, tetapi lafaznya adalah daripada Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan Al-Quran. Setiap kali turunnya ayat Al-Quran, Rasulullah perintahkan untuk tulis. Tapi bila mana hadis, Rasulullah tak perintahkan untuk tulis, tapi Rasulullah perintahkan untuk para sahabat ini terus hafaz, supaya tak bercampur penulisan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Okay, ini antara satu contoh yang mana membezakan bahawa wahyu ni, Al-Quran ni daripada Allah, sedangkan hadis ni adalah daripada Nabi. Kemudian yang kedua, kebiasaan ketika mana Rasulullah ni ditanya oleh para sahabat tentang beberapa persoalan,
Dan Rasulullah memang diutuskan untuk menjawab segala persoalan manusia kan. Dan dalam beberapa kondisi Rasulullah tidak akan terus menjawab persoalan daripada para sahabat, tapi Rasulullah akan berdiam dalam beberapa tempoh sampailah turunnya wahyu. Ini adalah membuktikan bahawa apa yang Rasulullah cakap, apa yang Rasulullah sampaikan adalah daripada Allah Ta'ala, bukan daripada diri Nabi Muhammad sendiri. Kemudian yang ketiga, bila mana kita tahu Rasulullah bersifat ummi, yang tidak tahu membaca maupun tak tahu menulis. Jadi mana mungkin seorang ummi boleh menceritakan tentang sejarah-sejarah terdahulu, tentang kisah Nabi Yusuf, tentang kisah Nabi Musa. Jadi bila mana Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, maka terbuktilah bahawa itu semua adalah daripada Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah Ta'ala, bukan daripada pengetahuan Nabi sendiri. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bukti bahawa wahyu ni daripada Allah Ta'ala adalah ketika mana Rasulullah ni yang kita kenali sebagai seorang yang sangat amanah. Jadi setiap kali Rasulullah dapat wahyu, dapat ayat, Rasulullah akan tapis ataupun akan cek ayat tersebut, ayat Al-Quran tersebut betul ke tidak. Itu membuktikan amanahnya Rasulullah. Tapi perbuatan Rasulullah ni telah dijawab oleh Allah SWT daripada Al-Quran, bahawa Rasulullah tak perlu nak syak dengan apa yang Allah turunkan. Dan Rasulullah tak perlu nak ragu-ragu bahawa apa yang Allah turunkan adalah perkara yang benar. Jadi selepas turun daripada ayat tersebut dalam surah Yunus ayat 94, maka Rasulullah bersabda bahawa selepas daripada turun ayat ni, la asyukku wal as'al, aku tidak lagi syak dan aku tidak lagi bertanya tentang kesahihannya. Jadi itu selesai untuk ketika mana penurunan wahyu. Kemudian sambung surat 68, Al-Qismus Salis minal bi'sa ila al-hijrah, marahilud da'wah al-islamiyah fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mana Rasulullah mendapat wahyu, maka bermulalah perintah untuk Rasulullah ni berdakwah, menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi secara pengenalan awalnya disebut marhalah dakwah ni ada 4. Marut ad-da'wah al-islamiyah fi hayatihi alaihi salatu wassalam mundu bi'asatihi ila wafatihi bi 4 marahil. Maksudnya sepanjang Rasulullah lahir sampailah Rasulullah wafat, ada 4 marhalah dakwah yang Nabi lalui. Antaranya pertama, al-marhalah al-ula, ad-da'wah sirran, iaitu peringkat pertama dakwah secara rahsia yang telah berterusan selama 3 tahun. Kemudian al-marhalah al-thaniyah, ad-da'wah jahran wa bilisani faqat wastamarat ila al-hijrah. Dakwah pada peringkat kedua iaitu dakwah secara terbuka tanpa kekerasan, dan ini telah berterusan sehingga berlakunya hijrah. Kemudian bagaimana pula dakwah pada peringkat ketiga, iaitu ad-dakwah jahran ma'a qitalil mu'taddin wal badi'in bil qitali aw syarri wastamarat hadhihi al-marhala ila 'am sulhul hudaybiyah. Peringkat ketiga dakwah secara terbuka dan telah menggunakan senjata untuk mempertahankan diri, dan peringkat ni berterusan sehingga berlaku Fathu Makkah ataupun sulhul hudaybiyah. Kemudian dakwah pada peringkat yang keempat, al-marhalatur rabi'ah, ad-dakwah jahran ma'a qitali kullu man waqafa fi sabilid dakwah aw imtana'a 'anid dukhul fil Islam ba'da fatratid da'wati wal i'lam minal musyrikin awil mulahidah awil wathaniyin. Pada peringkat keempat, dakwah secara terbuka dan telah mula untuk mengangkat senjata, tapi bukan angkat senjata suka-suka, iaitu ketika mana mereka ni dihalang ataupun ketika mana mereka mendapat halangan ataupun diancam bunuh bagi yang nak menjalankan dakwah. Dan pada waktu ini juga diturunkan hukum jihad dalam Islam. Jadi itu secara ringkas bagaimana perjalanan dakwah Nabi sejak Nabi diutuskan sebagai seorang Rasul, dilantik sebagai seorang Rasul sampailah wafat.
Okay, jadi kita tengok untuk peringkat yang pertama ada dakwah sirran. Bagaimana dakwah secara tersembunyi? Kenapa nak kena dakwah secara sembunyi? Kenapa tak terus jahar? Adakah sebab Rasulullah ni takut? Kan? Takut nak bawa benda baru, so dakwah secara senyap-senyap. Kan? Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah Rasulullah bada'an Nabi SAW yastajib li amrillah. Rasulullah menyahut perintah Allah SWT untuk berdakwah, iaitu surah Al-Mudaththir tadi. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Maka fa'akhadha yad'u ila ibadihillah wahdahu wa nabadhal asnam. Maka Rasulullah berdakwah kepada kaumnya untuk memperhambakan diri hanya kepada Allah SWT dan meninggalkan berhala. Walakinahu kana yad'u ila dhalik sirran hadharan min waqa'a al-mufaja'ah ala Quraisy. Akan tetapi Rasulullah berdakwah ni dengan cara sembunyi dan berhati-hati kerana takut memberi satu kejutan yang besar kepada orang Quraisy. Yang mana sifat orang Quraisy pada waktu ni, mereka ni sangat ta'assub, muta'assibah li syirkiha wa wathaniyatiha. Sangat ta'assub kepada kesyirikan mereka dan berhala mereka. Jadi disebabkan kondisi Arab Quraisy waktu tu macam tu, ta'assub dengan berhala, jadi Rasulullah berfikir cara terbaik adalah dengan memulakan dengan dakwah secara rahsia. Iaitu Rasulullah tidak berdakwah kecuali kepada tasyadduhu ilaihi qarabah, iaitu orang-orang yang terdekat, atau ma'rifah sabiqah, ataupun yang kenal dengan Rasulullah. Pada waktu ni Rasulullah cari orang-orang yang terdekat yang kiranya ada hubungan baik dengan Rasulullah, supaya mudah untuk mereka ni menerima apa yang Rasulullah akan sampaikan. Jadi antara yang disebut yang awal masuk Islam, yang kita kenali juga sebagai as-sabiqun al-awwalun, antaranya daripada dalam rumah Rasulullah sendiri, iaitu isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, iaitu isteri Rasulullah yang sangat setia mendukung Rasulullah ketika mana Rasulullah berada di kemuncak tekanan dakwah ketika tu. Seterusnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali juga waktu ni hidup dalam rumah Rasulullah. Jadi dakwah pada waktu tersebut berlaku sekitar dalam rumah Rasulullah dulu. Yang pertama isteri, yang kedua Sayyidina Ali. Macam mana Sayyidina Ali ni boleh hidup dengan Rasulullah? Iaitu kerana Rasulullah ni mengambil Sayyidina Ali untuk dijaga. Sayyidina Ali ni adalah anak kepada pakciknya, iaitu Abi Talib. Jadi untuk meringankan beban pakciknya ni, Rasulullah kata, kita apa Sayyidina Ali ni aku akan jaga. Jadi itu adalah sebagai satu nikmat yang besar kepada Sayyidina Ali, boleh hidup serumah dengan Rasulullah. Kemudian orang yang ketiga adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah seorang hamba dalam rumah Rasulullah yang kemudian dijadikan anak angkat. Jadi ini adalah antara tiga orang pertama, tiga orang yang terawal yang beriman kepada Rasulullah. Dan semua ni berada dalam rumah Rasulullah. Selesai untuk tiga orang tadi, mulalah dakwah menebusi luar rumah Rasulullah, iaitu yang orang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islam, mengucapkan syahadah, maka tanpa membuang masa, tanpa berlengah, Sayyidina Abu Bakar ni terus cari sahabat-sahabat yang lain yang rapat dengan Sayyidina Abu Bakar untuk diislamkan juga. Antaranya adalah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bin Affan ni masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ni antara Abdul Rahman bin Auf waktu ni dikenali sebagai seorang bangsawan lah, seorang yang kaya raya kan. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Ini antara yang terawal memeluk Islam dan menerima ajaran Nabi. Jadi kalau kita tengok sebenarnya ramai majoriti di kalangan orang yang menerima dakwah Nabi ni di kalangan orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang tak ada kedudukan pun di dalam masyarakat Quraisy, seperti mana Abu Talib dan Abu Lahab. Mereka ni semua orang yang dekat dengan Nabi juga dan ada kedudukan, tapi tak menerima dakwah pada waktu awal-awalnya. Okay. Jadi kita tengok sebenarnya apa sebenarnya hikmah Rasulullah ni berdakwah secara
sembunyi ataupun secara senyap-senyap dulu adalah yang pertama tu adalah sebenarnya satu strategi dan polisi dalam dakwah, iaitu seorang da'i. Hari ini kita perlu ambillah ikut bagaimana Rasulullah ajarkan kita. Kita perlu mengkaji bagaimana keadaan semasa mad'un kita, supaya mana kita, bila kita kenal bagaimana tabiat mad'un kita, apa yang biasa dilakukan dan sebagainya, cara hidup, barulah kita boleh tentukan apa uslub yang terbaik untuk berdepan dengan mereka. Adakah dengan uslub yang berhujah ataupun menggunakan uslub yang memberikan persoalan-persoalan, bergantung kepada bagaimana mad'un kita, supaya mana bila mana kita dapat tentukan cara yang terbaik, maka akan sampailah tujuan dakwah kita. Kemudian yang kedua, berusaha keras sebelum menyerahkan kepada Allah kerana ia bersesuaian dengan tabiat dakwah Islam, kan. Maksud usaha Nabi untuk mengenali mad'unya sebelum serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Okey, kat sini ada satu juga pengajaran yang boleh kita ambil. Kalau dekat dalam kitab Musrat 70, wal khulasah annahu yajib al musalamah atau al israr bid da'wah idza kana al jahru aw al qital yadur biha. Disebut kat sini ketika wajib untuk kita menyembunyikan dakwah kita ketika mana sekiranya kalau kita berdakwah secara jahar akan memberikan mudarat ataupun akan merugikan kita. Kalau akan merugikan Islam, memudaratkan orang Islam pada waktu tersebut, sekiranya kita berdakwah secara jahar, maka wajib untuk kita berdakwah secara sembunyi. Ini samalah macam mana yang dilalui oleh Rasulullah ketika kali pertama Rasulullah nak berdakwah. Yang kedua, wala yajuz al-israr fi dakwah idza amkana al-jahru biha wa kana dhalika mufidan. Tapi sekiranya mampu untuk kita berdakwah secara jahar yang tidak membawa apa-apa mudarat ataupun bahaya, maka harus untuk kita berdakwah secara jahar. Tak boleh disembunyikan dakwah tersebut. Seterusnya, wala yajuz al-musalamah ma'az zalimin wal mutarabbisin idza tawafarat asbab al-quwwa wa difa' anha. Tak boleh juga untuk kita ni berserah kepada orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang melampau, ketika mana sebenarnya kita ada kemampuan untuk mempertahankan dakwah. Maksudnya selagi kita ada kemampuan dan kudrat untuk bertahan, maka kita tak boleh nak sesuka hati berserah diri kepada orang-orang yang zalim. Kemudian wala yajuz al-qu'ud an jihadil kafirin. Tak boleh juga untuk kita ni berduduk diam daripada berjihad menentang orang kafir sekiranya kita sebenarnya ada wasilah, kita ada cara dan kita ada sebab untuk kita berdepan dengan orang kafir. Maksudnya kalau ada wasilah, kena berdepan lah. Tak boleh nak duduk diam daripada berjihad. Okey. Seterusnya kita tengok pula apa sebenarnya hikmah Allah SWT jadikan orang-orang yang awal masuk Islam ni di kalangan orang-orang yang lemah, di kalangan orang hamba, di kalangan orang-orang fakir. Kenapa tak terus pilih orang yang macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kan? Orang kaya. Bila orang kaya mesti lagi senang dapat pengaruh. Kenapa tak letak terus tentukan terus Abu Lahab masuk Islam? Sebab Abu Lahab ni dah ada pengaruh dah. Waktu tu dia orang sebagai seorang pemimpin kaum Quraisy. Senang kan bila ada pengaruh, senang je seru je orang-orang Mekah ni masuk Islam, maka dia orang akan ikut. Jadi sebenarnya kita tengok apa sebenarnya hikmah dipilih orang-orang yang di kalangan hamba dan orang fakir miskin. Antaranya yang pertama disebut inna hadhihi zahirah hiya al-thamrah at-tabi'iyyah li da'watil anbiya fi fatratiha al-ula. Ini sebenarnya Allah sebut inilah sebenarnya proses yang sama yang dilalui oleh para nabi yang terdahulu. Sama juga para nabi terdahulu, kan, kaum Nabi Nuh, Nabi Musa, mereka ni juga para pengikutnya di kalangan orang-orang yang lemah, dan mereka ni juga dituduh sebagai orang-orang yang
orang-orang yang lemah, orang-orang yang disebut orang yang gila yang biasa kita baca kan dalam Al-Quran. Antaranya pertama, alam tara ila qaumi nuhin kaifa kanu yu'ayyirunahu bi anna atba'ihi alladhina man hawlahu laysu illa man aradhil nas wa dima'ahum. Tidakkah kau melihat bagaimana pengikut bagaimana kaum Nuh ni berkata ataupun memandang pengikut-pengikutnya sebagai orang yang paling hina. Dalam surah Hud ayat 27, wa ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami tidak melihat engkau pun wahai Nuh sama, melainkan sama je macam kami, manusia juga. Dan kami tidak melihat pengikut-pengikut engkau ni melainkan mereka ni semua adalah orang-orang yang hina. Begitulah apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, bagaimana mereka memandang kaum Nabi Nuh ni, bagaimana mereka memandang pengikut Nabi Nuh ni sebagai orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah. Antaranya lain juga disebut wa ila fir'aun wa syi'atih kaifa kanu yarawna atba'i Musa adilla mustad'afin. Macam tu juga bagaimana Fir'aun dan pengikut-pengikut dia ni memandang pengikut Nabi Musa, bahawa mereka ni di kalangan orang yang mustad'afin, orang yang lemah. Hatta qala anhum ba'da an tahadatha an halakin wa fir'aun wa asya'ihi wa awrasna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Macam tu jugalah yang berlaku kepada pengikut Nabi Saleh, yang mana golongan Samud ni mengatakan bahawa mereka ni di kalangan orang-orang pemimpin-pemimpin yang mustakbirun, dan yang telah beriman kepada Nabi Saleh adalah orang yang mustad'afun, orang-orang yang lemah je. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang lembik je yang akan beriman dengan Nabi. Dia sebut macam tu. Jadi antara yang Allah nak ajar adalah wahai Muhammad, macam inilah juga yang dilalui oleh para Nabi terdahulu. Mereka ni dipandang sebagai seorang yang hina, sebagai seorang yang fakir. Okey. Wasirru fi zalik, muka surat 71, wasirru fi zalik anna haqiqa hadha ad-din alladhi ba'atha Allahu bihi ammah anbiya'ihi wa rusulihi innama hiya al-khuruj an sultanin nas wa hukmuhum ila sultanillah wa hukmihi wahdahu. Yang antara rahsia lainnya adalah bagaimana sebenarnya Allah nak selamatkan orang-orang yang tadi yang dipandang sebagai golongan hina tadi. Sebenarnya Allah nak selamatkan orang ini daripada kekuasaan manusia dan hanya berada di bawah naungan dan undang-undang Allah SWT. Maka ni sebenarnya adalah sebagai satu cabaran ataupun kutukan kepada golongan-golongan yang mempertuhankan manusia, yang menjadikan manusia sebagai Tuhan dan bukan Allah SWT. Okey. Jadi selain daripada kita tengok mereka ni dalam golongan orang yang lemah, antara lain kita boleh tengok sebenarnya bila mana dakwah secara rahsia ni akhirnya mencecah sehingga ke 40 orang yang masuk Islam. Setengah daripada mereka ni adalah berusia 30 tahun yang ke bawah. Maksudnya masih berada dalam zaman remaja ataupun pemuda. Yang mana kita tahu kenapa ramai di kalangan orang yang menjadi barisan pertama yang membawa dakwah Islam ni adalah di kalangan pemuda, kerana sifat pemuda tu sendiri sebenarnya sangat besar potensi dalam membawa beban dakwah. Jadi hari ni kita sebagai pemuda, kita kena fikir kan, hari ni kita ada tenaga, kita ada idea, kita ada potensi, tapi sangat rugi bila mana kita tak menyumbangkannya kepada Islam. Hari ni kita pemuda, tapi tak ada erti kalau kita tak ada semangat berjuang untuk memikul dakwah Islam. Kita tak ada semangat untuk memperbaiki diri kita, mendalami ajaran Islam dan usaha untuk sampaikan kepada
masyarakat. Berkata ada satu kata-kata Imam Asy-Syafi'i dalam satu syairnya, pemuda yang tidak memiliki semangat dakwah ni disuruh takbir kan. Takbirkanlah ia 4 kali kerana sesungguhnya ia hatinya telah mati kan. Ini antara yang Imam Syafi'i sebut lah. Kalau pemuda yang tak ada semangat berdakwah ni, takbirkan hati dia tu 4 kali. Sebab apa? Sebab hatinya telah mati kan. Dan kita kena ingat sebenarnya kita hari ni dengan dunia hari ni sangat memerlukan kepada Islam. Islam tak perlukan kita pun. Kalau kita tak nak genggam Islam, Islam tak rugi apa-apa. Sebab Islam ni Allah dah janji Allah yang akan jaga. Tapi yang rugi sebenarnya adalah kita. Kita yang menjauh jauh daripada Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT. Okay, seterusnya untuk topik yang terakhir, jahru bidakwah, dakwah secara jahar. Setelah mana Rasulullah berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun, sampailah turunlah satu seruan wahyu yang baru yang memerintahkan untuk Rasulullah ni mula menjaharkan ataupun mula menzahirkan dakwah kepada penduduk Makkah, iaitu daripada surah Al-Hijr ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada mereka dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Ataupun seterusnya dalam surah lain, surah Asy-Syu'ara ayat 214-215, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada ahli keluargamu dan kaum kerabatmu. Okay, jadi daripada dua dalil ni sebenarnya mulalah perintah untuk Rasulullah ni berdakwah secara jahar. Maka turun je ayat ni, maka Rasulullah bergegas pergi ke Bukit Safa dan membawa satu pengumuman yang penting kepada penduduk Mekah waktu tersebut. Apa yang Rasulullah kata? Dikumpulkan semua orang penduduk Mekah, ya Bani Fahri, ya Bani Adi, hatta ijtama'u faja'ala alladhi lam yastati' ay yakhruj yursil rasulan yanzur ma huwa. Rasulullah kata apa? Wahai Bani Fahri, wahai Bani Adi, berkumpullah semua di Bukit Safa. Waktu tu tak ada lagi mikrofon ke ataupun teknologi yang ada sekarang kan. Yang mana dulu kalau nak bagi pengumuman akan pergi kepada satu tempat yang tinggi dan akan berteriak kan. Jadi ini yang Rasulullah buat. Wahai Bani Adi, wahai Bani Fahri, kumpul. Kalian semua kumpul di Bukit Safa. Aku ada satu pengumuman. Dan barang siapa yang tak mampu untuk datang, hantar wakil seorang bagi setiap bani. Maka diorang pun Muhammad panggil untuk berkumpul di Bukit Safa. Pasti ada satu pengumuman yang penting kan? Jadi bila mana waktu tu penduduk Mekah semua dah berkumpul, maka Rasulullah meneruskan ucapannya dengan mengatakan, adakah sekiranya aku memberitahu kepada kamu bahawa satu pasukan berkuda berada di lembah sana yang bersedia untuk memerangi kamu, adakah kamu percayakan aku? Dan kata kalian-kalian semua ni kan, kalau aku kata kat belakang ni, belakang lembah ni ada pasukan berkuda tengah menuju ke sini untuk serang kalian, kalian percaya tak? Jadi apa yang dijawab oleh mereka adalah ya, kami percaya, sebab kami tak pernah dapati apa daripada engkau melainkan semuanya adalah benar. Jadi bila mana Rasulullah mendengarkan ucapan mereka tersebut, Rasulullah meneruskan lagi. Lalu Rasulullah meneruskan ucapannya, maka sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu dengan azab yang pedih. Jadi kalau kalian percayakan apa yang aku akan cakap, maka aku mengingatkan kalian dengan akan adanya azab yang pedih. Aku memberi amaran kepada kamu dengan azab yang pedih. Selesai je Rasulullah beri peringatan tersebut, tiba-tiba berteriak seorang lelaki yang dikenali sebagai Abu Lahab.
pakcik Nabi kan. Dia kata apa? Tabban laka sa'iril yaum. Alihadza jama'tana. Binasalah untukmu sepanjang hari wahai Muhammad. Adakah kerana ini kamu mengumpulkan kami? Takkan sebab ni korang wahai Muhammad kamu nak kumpulkan kami kan, untuk mendengarkan satu seruan yang baru. Maka daripada ucapan Abu Lahab ini, maka turunlah surah Al-Masad ayat 1 hingga 5 yang mencela perkataan Abu Lahab tadi. Jadi kat sini antara yang kita boleh dapat, pengajaran kita boleh nampak, bila mana kita belajar sirah, kita akan tahu asbabun nuzul satu-satu ayat ataupun satu-satu surah. Jadi bagaimana, apa sebab turunnya surah Al-Masad ni tadi adalah daripada ucapan Abu Lahab ketika mana Rasulullah berdakwah secara jahar di Bukit Safa. Jadi selepas tu turun satu perintah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. Kemudian Rasulullah secara umum dan khususnya menyeru kepada wahai kaum Quraisy, selamatkanlah dirimu dari azab api neraka. Wahai keturunan Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkanlah dirimu dari azab api neraka. Maka sesungguhnya aku demi Allah tidak dapat melepaskan kamu dari hukum Allah sedikit pun, melainkan aku mempunyai hubungan keluarga dengan kamu yang akan aku hubungkan hubungannya. Jadi tadi secara umum saja, maksudnya semua penduduk Mekah. Kemudian turun perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah khususkan kepada ahli keluarga pula. Sebab tu Rasulullah seru sebut satu-satu. Wahai keturunan Ka'ab, wahai Fatimah, supaya untuk mereka ni selamatkan diri daripada api neraka. Okay, selesai Rasulullah menjaharkan dakwahnya untuk seruan kali pertama secara terbuka, maka apa yang Rasulullah dapat adalah mendapat tentangan yang sangat hebat daripada kaum keluarganya. Mereka ni tak boleh nak terima ajaran yang Nabi Muhammad bawa, disebabkan mereka ni terlalu ta'assub kepada agama nenek moyang mereka. Mereka ni mengikut agama nenek moyang mereka ni kerana taklid, mengikut nenek moyang mereka. Jadi ada beberapa ibrah yang kita boleh tengok hasil daripada sepanjang dakwah Nabi secara terbuka ni adalah, yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama sadda'a bid-da'wa ila Islam fi Quraisy wa 'ammatil Arab faja'ahum bima lam yakunu yatawaqqa'unahu aw yu'allifunahu. Tajid dhalika wadihan fi raddi Abi Lahab alaih, summa fi ittifaq mu'zam al-musyrikin min zu'ama Quraisy ala mu'adatihi wa muqawamatihi. Ketika mana Rasulullah berdakwah secara jahar kepada kaum Quraisy secara umum, kepada kaum Quraisy dan Arabnya secara umum, dan mereka sangat terperanjat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni. Dan antaranya yang menentang secara kerasnya adalah Abu Lahab sendiri dan beberapa pemimpin-pemimpin besar Quraisy ketika tu. Jadi daripada sini kita tengok macam mana Nabi mendapat penentangan ni sebenarnya. Walaupun kita tengok mereka tidak menerima ajaran Nabi, tapi dari satu sudut lain kita boleh tengok ni adalah menjawab tuduhan beberapa orang musuh Islam yang mengatakan bahawa agama yang Nabi bawa ni sebenarnya semata-mata untuk perkauman, semata-mata untuk orang Arab. Jadi kat sini menolak tuduhan dakwah Nabi berunsurkan semangat nasionalisme Arab yang berdasarkan sebab kita tengok macam mana Abu Lahab sendiri orang Arab tolak apa yang Nabi bawa. Jadi sebenarnya itu menolak yang mengatakan bahawa Nabi bawa ajaran ni untuk orang Arab.
Selain itu juga kita boleh tengok macam mana orang-orang yang berada di luar kawasan Mekah seperti Salman Al-Farisi dan Rubi' bin Amir boleh menerima Islam. Walaupun mereka ni bukan dalam golongan Arab, penduduk Mekah, tapi mereka ni boleh menerima Islam. Jadi ini adalah bukti sebenarnya agama yang Nabi bawa ni bukan untuk orang Arab je. Bukan atas sebab semangat perkauman, tapi untuk sekalian alam. Kemudian yang kedua, sanian, kana minal mungkin alla ya'murullah rasuluhu bi inzar ashiratihi wa dhawi qurbahi khassatan. Iktifa bi umumi amruhu al-akhar wa huwa qali fasna bima tu'mar. Kat sini nak tunjuk apa hikmah sebenarnya Allah Ta'ala mengkhususkan supaya Nabi ini berdakwah kepada kaum keluarga dia. Maksudnya kenapa Allah Ta'ala tak sebut umum je berdakwah kepada semua? Kenapa Allah khususkan ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi antara hikmahnya kita boleh tengok sebenarnya Allah nak ajar kita tentang tanggungjawab seorang Muslim dan seorang para da'i, tingkatan tanggungjawab. Yang mana tingkatan yang pertama adalah seorang Muslim ni bertanggungjawab terhadap diri dia sendiri. Yang ni kita tengok macam mana fatrah sebelum Rasulullah mendapat wahyu sampai Rasulullah dapat wahyu. Jadi itu semua adalah fatrah Rasulullah mempersiapkan diri. Jadi sebagai kita hari ini, itu adalah kita perlukan untuk persiapan diri kita sendiri kan. Seorang da'i yang pertama sekali dia bertanggungjawab terhadap diri dia sendiri. Kadang-kadang kita fikir bila berdakwah ni kita fikir orang lain je, sedangkan mad'u yang pertama adalah diri kita sendiri kan. Kita berdakwah dan mad'u pertama adalah diri kita sendiri. Kita kena tengok macam mana kefahaman kita tentang tauhid, macam mana kefahaman kita tentang dakwah, macam mana amalan-amalan ibadah kita kan. Jadi tanggungjawab pertama adalah ke atas diri sendiri. Kemudian selesai untuk diri sendiri, barulah kita tengok pada peringkat yang kedua, iaitu tanggungjawab ke atas ahli keluarga dan kaum kerabat. Sebab itulah Allah khususkan perintah wa anzir ashiratakal aqrabin tadi. Dan contoh dalam ayat lain pun kita tahu yang sebelumnya, surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Allah sebut jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kemudian yang ketiga barulah tanggungjawab terhadap tempat yang kita tinggal ataupun satu-satu negara. Jadi ini bagaimana sistematiknya dalam dakwah ni, ada turutan kan. Ada turutan yang perlu kita ikut, bukan hanya sembrono. Kemudian yang ketiga, iaitu bagaimana kita tengok dalam sepanjang dakwah secara terbuka ni, Rasulullah sangat berusaha keras untuk menghilangkan sifat taklid buta penduduk Mekah ni kan. Dan supaya mereka ni menggunakan akal untuk fikir. Berhala yang diorang sembah ni sebenarnya tak memberi pun manfaat kepada diorang. Tak mampu nak beri manfaat dan tak mampu nak beri mudarat. Diorang tahu, tapi sebabkan ikut taklid nenek moyang, so diorang akur je lah. Maksudnya teruskan juga tradisi tersebut. Jadi ni yang Rasulullah nak hilangkan, ni yang Rasulullah nak perbaiki dalam kalangan orang Arab. Okey. Jadi yang terakhir sekali, kita tengok macam mana bahayanya taklid ni. Kalau nak cerita pasal taklid ni sebenarnya panjang lah. Jadi kita ambil satu poin bahawa sebenarnya Islam ni dia bukan satu tradisi. Islam ni bukan taklid. Islam ni satu agama yang ada asas dan ada hujah. Tapi apa yang dibuat oleh orang barat ataupun orientalis barat ni, dia memang menanamkan ataupun menghidupkan slogan Islam ni adalah sebagai satu tradisi saja. Supaya mana bila berlalu zaman, manusia akan melupakan tradisi tersebut dan menganggap itu tradisi orang terdahulu. So kita tak perlu nak teruskan. Jadi inilah yang kefahaman yang ditanamkan oleh orang barat kepada orang-orang Islam, supaya akhirnya nanti Islam akan hilang, Islam akan lenyap. So kita kena sedar Islam ni adalah sebagai satu prinsip, yang mana kalau al-mabadi kan, kalau
dalam kitab Musrat 76, kat bawah tu dia tulis al-mabadi' hiya al-khattu alladhi yajib ayan dabita bihi tatawuri zaman la al-aksu. Islam ni adalah prinsip yang mana dia adalah satu landasan yang wajib diikuti walaupun berlaku peredaran zaman. Tak kisahlah zaman bila pun, tapi bila kata Islam, itulah Islam yang tidak berubah. Sedangkan taklid ni adalah satu kecenderungan manusia untuk meniru amalan-amalan orang-orang terdahulu saja. Maksudnya sekadar untuk diikutlah. Okey, baik. Jadi selesai untuk topik hari ini. Bermula daripada bagaimana Rasulullah beruzlah di Gua Hira, kemudian mendapat wahyu untuk berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun, kemudian berdakwah secara jahar selama 10 tahun di Mekah. Dan untuk akan datang kita akan tengok lebih lagi bagaimana penyiksaan yang dihadapi oleh Rasulullah dan orang-orang yang masuk Islam pada waktu tersebut. Jadi insyaAllah itu sahaja. Mudah-mudahan kita semua dapat istifadah daripada sirah hari ini dan dapat menambahkan lagi iman dan semangat untuk kita beramal, insya-Allah. Jadi aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.